Hai semua, apa khabar? Kita jumpa lagi dalam sesi PDPR, pengajaran dan pembelajaran dari rumah bersama dengan Cik Nick. Stay tuned. Okey, kita bertemu lagi pada hari ini. Kita akan teruskan dengan tajuk yang seterusnya, sendi dan kepentingan sistem rangka. Baik, ini adalah di antara isi kandungan yang kita akan pelajari dalam sesi PDPR pada kali ini. Yang pertama, kita akan tengok berkenaan dengan definisi sendi sebagai pengenalan. Yang kedua, kita akan tengok kedudukan sendi. Yang ketiga adalah berkenaan dengan kepentingan sistem rangka manusia setelah kita belajar awal dulu. Yang keempat, kita ada rumusan apa yang telah kita belajar hari ini, dan kita ada satu segmen bonus. Kita teruskan. Okey, untuk pengenalan, apa dia sendi? Sendi ni sebenarnya adalah satu tempat pertemuan di antara dua ataupun lebih tulang. Contohnya di tangan cikgu ni. Di tangan cikgu ni ada sendi, di mana sendi itu terdapat pada tulang. Dan sendi ni membolehkan pergerakan dan juga kebolehlenturan tubuh. Jadi setiap sendi ni membuatkan kita menjadi lebih fleksibel. Okey. Seterusnya kita nak tengok di manakah kedudukan sendi pada tulang-tulang dalam badan kita. Kalau kita boleh tengok, yang pertama kita tengok sendi yang pertama adalah di leher, di bahu, kemudian di bahagian tulang belakang, kemudian di bahagian kita punya siku, di bahagian kita punya tangan, di pergelangan tangan, di bahagian pinggul dan juga kaki kita, di bahagian lutut dan juga di bahagian kaki. Okey, kita pergi pada sendi yang pertama, iaitu sendi pada tulang leher. Apa dia fungsi sendi pada tulang leher? Dan membolehkan pergerakan kepala secara pusingan atau putaran. Kalau kamu nampak kepala cikgu ni boleh diputarkan, maksudnya kepala cikgu, di bahagian leher cikgu ni ada sendi. Sendi yang kedua, iaitu sendi pada tulang bahu, tulang tangan dan juga belakang. Dan ini membolehkan pergerakan pada bahagian atas tubuh kita. Kemudian, seterusnya adalah sendi pada tulang bahu. Kalau kita tengok, pada sendi pada tulang bahu, membolehkan pergerakan tangan kita ke belakang, ke hadapan. Membolehkan kita bergerak seperti ini. Nak menari pun boleh. Okey? Seterusnya, apa sendi yang terdapat pada tulang pinggul? Kalau kamu tengok, bahagian tulang pinggul itu ada di bahagian pinggang kita dan ke bawah. Dia membolehkan kaki kita diluruskan dan juga dibengkokkan. Seterusnya adalah sendi pada tulang lutut. Ini adalah satu masalah ataupun suatu perkara yang biasanya berlaku pada orang yang berusia ataupun orang yang terlalu aktif dalam sukan. Kadang-kadang mereka menghadapi masalah sendi pada tulang lutut. Dan sebenarnya sendi pada tulang lutut ini membolehkan kaki diluruskan dan juga dibengkokkan. Okey, kita tengok seterusnya adalah sendi pada tulang kaki. Tulang kaki. Okay, pada tulang kaki kita dapat lihat ia membuatkan kaki kita boleh bergerak. Okey, itu kamu boleh praktikkan sendiri di rumah lah. Okey, kita nak tengok seterusnya kepentingan sistem rangka manusia. Tanpa sistem rangka ini, apa yang akan berlaku kepada kita? Yang pertama, situasi yang pertama. Kalau kamu boleh nampak dalam gambar ni, apa yang akan terjadi kepada tubuh kita jika tiada sistem rangka? Contoh seperti yang pertama. Seorang guru masuk ke dalam kelas dan seorang ketua kelas memberikan arahan kepada rakannya, bangun semua, selamat pagi cikgu. Mereka semua dapat bangun. Jadi kamu rasa apakah kepentingan sistem rangka dalam situasi ini? Boleh? Fikirkan sekejap. Few moments later. Okey, kita terus kepada jawapan. Jawapannya adalah dia akan memudahkan sokongan dan juga pergerakan, di mana tulang belakang kita, tulang tangan dan juga tulang kaki membolehkan pergerakan dilakukan. Sebab tu kita boleh berdiri, boleh duduk dan boleh membuat berbagai pergerakan yang lain. Okey, seterusnya situasi yang kedua. Kamu tengok dalam gambar rajah ni, seorang murid sedang berfikir.
Apakah yang akan terjadi kepada bentuk tubuh jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Kamu bayangkan, kamu adalah seorang manusia, tapi kamu tidak mempunyai, kamu hanya mempunyai daging saja. Kamu tidak mempunyai tulang sebagai rangka kamu. Jadi kamu rasa apa yang akan terjadi? Boleh fikir sekejap. 12 seconds later. Okay? Fikir. Dapat jawapan? Okey. Dapat jawapan? Okey, jawapannya saya bagilah. Okey. Jawapannya adalah dia dapat menyokong tubuh di mana tanpa sistem rangka ni manusia tidak mempunyai satu bentuk tubuh yang sempurna. Kamu tak akan jadi sado, kamu tak akan jadi orang yang sangat tegap kalau kamu tiada tulang. Tapi kalau kamu ada tulang, kamu punya daging yang sangat mantap, kamu mungkin boleh jadi seperti bodybuilder. Itu orang panggil sebagai sado. Okey. Seterusnya, apa kepentingan sistem rangka bagi situasi yang ketiga? Kalau kamu lihat, apakah yang terjadi dalam gambar ini? Kalau kamu tengok, seorang murid telah terbaling sebiji bola baseball kepada kawannya. Dan bola tersebut kena pada kepala dia. Kamu rasa apa yang jadi? Apa yang akan terjadi kepada otak jika tidak dilindungi oleh sistem rangka? Jadi jawapannya adalah dia akan melindungi otak kita. Mana tengkorak dapat melindungi otak daripada kecederaan. Sebagaimana yang telah dikatakan pada pelajaran yang lepas, otak adalah satu organ yang sangat sensitif, yang sangat lembut, sangat fragile, dan dia dilindungi oleh tengkorak yang sangat kuat. Kepentingan yang keempat, apa dalam situasi ini kamu lihat seorang murid seorang lelaki sedang cuba turun dari bertangga dan nasibnya tidak baik, beliau telah tersadung. Bila tersadung, kamu rasakan apakah kepentingan sistem rangka dalam situasi? Andai katalah kalau orang tersebut atau individu tersebut tak ada tulang, apa yang akan jadi? Pastinya organ dalaman dia akan rosak. Jadi kepentingan yang seterusnya adalah melindungi organ dalaman. Dan tulang rusuk dapat melindungi organ dalaman yang lembut daripada kecederaan dalam, sebagaimana yang telah dinyatakan pada pelajaran yang sebelum ni. Di bahagian tulang rusuk kita ni banyak sangat organ-organ yang sangat penting. Antaranya kita ada jantung, kita ada paru, kita ada perut, kita ada hati, kita ada usus dan sebagainya. Jadi tulang rusuk ni adalah bahagian badan yang sangat penting. Jadi tulang rusuk mesti kena kuat untuk memastikan organ dalaman kita dalam keadaan yang selamat dan badan kita dapat berfungsi dengan baik. Okey, ini adalah satu fakta yang kamu kena tahu. Okey, apakah fungsi tambahan lain? Apakah fungsi tambahan lain tulang? Okey, yang pertama, pembentukan sel-sel darah. Tahukah kamu bahawa di dalam tulang pembentukan sel-sel darah merah telah berlaku, di mana sumsum merah tulang orang dewasa akan menghasilkan sel-sel darah merah, darah putih dan juga platelet. Jadi sebenarnya darah yang berada dalam satu badan kita ni semua dihasilkan di dalam beberapa tulang di dalam badan kita. Jadi tulang itu sangat penting. Yang kedua, ia juga berfungsi sebagai penyimpanan mineral. Apa dia mineral? Mineral adalah zat-zat ataupun nutrien yang diperlukan oleh badan kita untuk berfungsi dengan baik. Sebahagian besar daripada tulang terdiri daripada kalsium dan juga fosforus. Jadi tulang kita ni sebenarnya, gigi kita, kalau kamu tengok, kalau kamu tahu bahawa kita, kalau nak masuk gigi kita memerlukan ubat gigi yang kalsium. Kalsium dapat membantu gigi kita untuk menjadi lebih kuat. Dan kalsium dan fosforus ada pada tulang. Jadi mineral ini akan menjadikan tulang kita tegak dan juga rintang terhadap tekanan. Maksudnya tulang kita akan kuat apabila mempunyai kalsium dan juga fosforus. Dan mineral ini boleh dikeluarkan daripada tulang jika bahagian tubuh lain memerlukan. Jadi ada dua tambahan. Yang pertama adalah untuk pembentukan sel-sel darah, yang kedua adalah untuk penyimpanan mineral. Okey, kita terus kepada rumusan. Hari ini apa yang telah kamu pelajari? Kamu telah mempelajari tentang fungsi sendi dalam sistem rangka manusia. Ada sendi yang terdapat, ada beberapa tubuh badan manusia dan dia dapat memberikan pergerakan dan juga kelenturan kepada badan kita. Yang seterusnya kamu juga dah tahu macam mana cara untuk menakul kepentingan sistem rangka pada tubuh manusia. Kita tengok 4 situasi dan 4 ini telah memberikan memberitahu kamu tentang kepentingan sistem rangka ini kepada tubuh manusia.
Okey, dan kita ada 2 tambahan sebagian untuk penyimpanan mineral dan juga untuk penghasilan sel-sel darah yang penting dalam badan. Okey. Okey, kita pergi pada segmen bonus. Nak dengar tak apa yang kita nak buat dalam segmen bonus? Kalau nak angguk. Okey. Okey, kalau nak kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu, kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Mana tepuk tangan? Tepuk tangan sikit. Okey, kita tepuk tangan sikit. Kita akan terus pergi pada segmen bonus. Okey, nanti semasa tugasan kamu yang seterusnya, ini adalah optional. Kalau kamu nak buat, kamu boleh buat. Kalau kamu tiada kebolehan untuk buat, it's okay, tak ada masalah. Cikgu akan bekalkan kepada kamu satu lampiran gambar tulang-tulang yang dalam keadaan bercerai-cerai. Apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu cetak lampiran yang disertakan, kemudian kamu mesti potong tulang-tulang ini mengikut bentuk yang telah berada di atas kertas. Lepas kamu potong, kamu perlu cantumkan dan tampalkan tulang-tulang tersebut menjadi tulang-tulang yang tepat. Maksudnya kepala di atas dan kaki di bawah. Selepas kamu susun, kamu tampalkan dan kamu perlu tampalkan di dalam buku nota sains. Dan untuk makluman kamu, jika kamu ada bahan tersebut, contohnya plastisin, dan kalau boleh warnanya merah, lepas kamu dah tampal, kamu letakkan plastisin di bahagian sendi-sendi. Maksudnya contohnya kita ada sendi di bahagian bahu dan juga tulang tangan kita. Jadi kamu boleh letakkan plastisin di bahagian tersebut. Kalau tak ada, mungkin selepas kamu tampal, kamu boleh letakkan, kamu boleh gunakan pensel warna merah, kamu bulat. Nantikan bahagian tersebut terdapat sendi. Okey? Dan seterusnya yang keenam, kamu perlulah labelkan. Apa yang perlu kamu labelkan? 2 benda. Pertama, kamu namakan bahagian-bahagian asas tulang tersebut. Contoh, tulang tangan. Contoh, tengkorak. Contoh, tulang rusuk dan sebagainya. Dan di bawah nama tersebut, kamu kena nyatakan apa fungsi tulang tersebut. Boleh? Tak susah. Contoh Contoh tengkorak. Apa fungsi tengkorak? Tengkorak adalah untuk melindungi otak. Itu sahaja. Nanti kalau ada kelapangan, insya-Allah cikgu akan postkan contoh yang apa yang boleh kamu buat daripada lampiran yang telah cikgu kepilkan. Okey? Boleh? Simple kan? Cikgu percaya kamu mesti boleh buat. Okey, dan cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Dan cikgu percaya hari ini kita dah belajar walaupun tak banyak, sikit, tapi cikgu harap ia adalah bermakna untuk kita semua. Jadi kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, jangan lupa untuk call cikgu ataupun bukan call, boleh WhatsApp. Boleh WhatsApp ataupun gunakan media sosial yang kita ada, dan cikgu sangat-sangat menghargai kalau anda dapat menggunakan Google Classroom. Cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Kita berakhir untuk tajuk sendi dan juga kepentingan sistem rangka ini, dan kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Okey, bye.